diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat datang diucapkan dan terima kasih kepada semua hadirin hadirat, para tamu Allah yang saya muliakan. Pertama-tamanya diucapkan kepada datuk-datuk, datin-datin, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para asatizah-asatizah, para ilmuwan-ilmuwan, para tetamu-tetamu, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Tak kenal maka tak cinta. Itulah pepatah Melayu ada mengatakan, maka kita berkenalan dahulu. Ya, mungkin ada adik-adik yang tak kenal sebab ada baru-baru ini untuk program di Pulau Pinang, saya bercakap macam ni. Diorang panggil saya Fatah Amin. Saya kata bukan, nama saya bukan Fatah Amin. Saya Samsul Al-Ghawghawi. Dia kata tak, ini Fatah Amin, dia kata, bekas boyfriend Nilofa. Saya kata tidak, no. Jadi izinkanlah saya memperkenalkan barisan penceramah-penceramah ataupun panel-panel yang berada di atas pentas ini. Saya selaku moderator ataupun pengacara. Nama saya Samsul Al-Ghawghawi. Dulunya dikenali sebagai nama Samsul Ghaw, baru dia. 2 harakat. Kalau buat 6 harakat, tak apa nak betul. Yang tu waladhdallin. Yang tu 6 harakat. Samsul Ghaw, baru dia. Jadi selaku moderator, apabila saya ni jadi moderator, sebenarnya saya terlalu segan sebab tuan guru saya berada di sebelah kanan saya. Tapi kita jadi ni nak buat santai-santai kan nak serius? Serius ha? Ustaz Yus serius, yang ni santai-santai kan macam mana? Baik, topik kita pada malam ini ialah forum kita di akhir zaman. Kita di akhir zaman bermaksud dalam bahasa Jawa, we are in the last of the world. Wow, the end of the world. Dan ahli panel yang akan mengupas topik ini ialah 2 orang di sebelah kanan ini. Para hadirin sekalian, tak lain tak bukan adalah pengasas tempat yang kita duduk di sini, iaitu tuan empunyanya, iaitu tuan guru saya yang saya hormati, yang saya kagumi, para hadirin sekalian, iaitu Ustaz Syekh Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani selaku panel kita yang pertama. Dan panel kita yang kedua di sebelah kiri saya adalah juga seorang pendakwah, baru balik dari umrah, baru mau Mekah lagi. Tambah pula tengok dalam lantai kapet kita kat bawah ni Ustaz, sebiji saling tak tumpah seperti kapet dalam Masjid Nabawi, no? Yang merah lah, bukan hak raudah dia warna hijau. Tak gitu sana, warna merah. Baik, iaitu Ustaz Yusaini Yahya, ya, selaku panel kita yang kedua yang akan mengupas topik ini. Baik, para hadirin sekalian, kita ini sudah kita maklumkan dan kita dah maklum bahawa kita ini adalah umat akhir zaman. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, maka kita ini sudah hampir di akhir zaman. Dan apabila kita ini di akhir zaman, maka dekatnya dengan waktu ataupun hari yang disebut orang ilmuwan sebut hari tanpa tarikh. Hari kiamat ni, dia tak ada hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu apa. Dia tak ada hari, tak ada tarikh. Tak ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, tak ada. Dia the end of the world. Dunia dah habis. Dunia kita dah tak ada lagi. Maka kita ada sampai satu dunia yang lain, iaitu dunia akhirat. Tetapi kita ni masih ada peluang, masih ada masa untuk kita perbaiki diri kita, insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada yang berada di belakang sana untuk ke depan sebab ada lagi tetamu-tetamu kita yang baru sampai. Dan kita ucapkan terima kasih kepada yang menonton live. Kita ada di TV mana ni? TV mana? TV Ustaz Dasuki Abdul Rani channel. Tu dia. Ada lagi TV lain? Tu TV apa? Awak tak abang, nak bagi view ramai. Baik, berada sekalian, untuk soalan yang pertama, intro akhir zaman,
Apakah sekali lagi Ustaz Dasuki dulu, tuan tuan rumah, kita nak tanya. Apakah yang dimaksudkan terang-terang, kadang-kadang adik-adik kita tak faham, kita cakap ni, kita ni dah dekat nak kiamat dah ni, tanda-tanda dah banyak, dah hampir-hampir dah ni. Sebenarnya, apakah maksud definisi akhir zaman menurut Ustaz? Tafadhal mashkura. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Di hari ini aku telah sempurnakan pada kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama untuk kamu. Wa atmamtu alaykum, dan aku telah sempurnakan segala nikmat-nikmat aku kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam dina. Kemudian aku redalah Islam itu sebagai satu cara hidup dalam kehidupan kamu. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada saudara Samsul, bukan Fatah Amin. Yang dihormati sahabat panel Ustaz Yusaini Yahya yang datang jauh daripada Perlis, dan selaku mudir kepada Ma'had Tahfiz Imam An-Nawawi yang disebut dengan Matin. Di sini dipanggil Matan, di sana dipanggil Matin. Cuma yang tak ada lagi Matun. Matun tak ada lagi. Yang dihormati datuk-datuk, datin-datin, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah. Kerana pada malam yang baik ini, kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama berbicara tentang satu tajuk yang disebut dengan kita di akhir zaman. Sebenarnya tajuk ini dan sebelum daripada ini, kami telah merancang peringkat awalnya untuk berbicara tentang sewaktu mana kematian para alim ulama. Bila alim ulama semakin ramai yang meninggal dunia. Pada tahun yang sudah saja, kita dimaklumkan hampir 60 lebih para alim ulama yang meninggal dunia. Kemudian 60 lebih ni orang-orang alim yang besar-besar peringkat dunia dan juga peringkat di negara kita. Lalu kita rasa bahawa kita bila meninggal dunia para alim ulama ini, kita rasa kita perlu untuk berbicara tajuk ini. Bukan sekadar itu. Bila keadaan di antara tanda yang besar yang sedang berlaku pada kita, kita mula rasa sekejap saja masa-masa kita semakin berlalu. Masa kita ini, walaupun kita dah di awal tahun dalam kalender Masihi, tapi kita rasa sekejap saja kita. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman, salah satunya masa kita mula dicabut oleh Allah. Bila masa kita mula dicabut oleh Allah, selain daripada dicabutnya para alim ulama, kemudian dicabut juga masa. Masa kita ni jadi cepat dalam hidup kita sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, akhir zaman nanti akan berlalu masa begitu cepat dan terlampau ringkas. Setahun bagaikan sebulan. Rasulullah sebut sebulan bagaikan seminggu. Seminggu bagaikan dalam keadaan yang kamu akan rasa pada diri kamu bagaikan sehari. Sehari bagaikan lebih kurang sejam dalam hidup kita. Tanda-tanda ini semakin banyak. Kita dapati masa kita ni terlampau kejap dan sekejap. Tuan-tuan perhati dalam hidup kita. Bila kita terlampau cepat sangat masa kita berlalu,
Inilah saat di mana kita semakin hampir dengan akhir zaman. Yang lebih teruk lagi, tanda yang ketiga, yang kita dapati bagaimana berlakunya pertengkaran dan permusuhan sesama umat Islam. Bila umat Islam dah mula bertengkar, tidak ada lagi yang disebut dengan suasana mahabbah dan kasih sayang. Bila kita di kalangan kita rasa saling rasa tak puas hati di antara satu sama lain. Sedangkan hidup orang mukmin ini, di antara tanda-tanda orang mukmin, salah satu perasaan berukhuwah, perasaan bersaudara sesama kita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin ni dia adik-beradik di antara satu sama lain. Tapi apabila kita dah mula tak ada lagi perasaan, adik-beradik tak ada perasaan sama-sama adik-beradik, apatah lagi dengan jiran tetangga, apatah lagi kita dengan yang disebut dengan suasana kita semakin hambar dan kosong. Kita dah mula tak ada perasaan dan pertengkaran ini berlaku sesama orang mukmin. Sama orang mukmin. Kalau kita perhati di Malaysia kita, semakin bercambah parti-parti yang disebut dengan perpecahan di kalangan orang Islam. Ini di antara contoh. Kalau kita tengok di peringkat dunia, bagaimana orang Islam sama orang Islam berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain. Yang sedang bersorak yang disebut dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang ni yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, akhir zaman nanti umat aku ni akan dimakan dalam satu hidangan yang besar. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, kita umat Islam ni akan diratah oleh, dinamakan dengan orang bukan Islam ini bagaikan di tengah satu hidangan dalam satu talam. Kemudian waktu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mereka akan mamah, mereka akan ratah, begitu sahaja orang Islam. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, akillatin yauma idzin ya Rasulillah. Sikit sangat ke orang Islam di saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bahkan kamu ramai, kata Rasulullah. Tapi orang Islam karisa irisa isail. Rasulullah sebut, bagaikan buih-buih saja. Ramai, bilion. Umat Islam di peringkat dunia ni bilion. Tapi kita tak mampu nak buat apa-apa. Di kalangan kita, tengok yang berlaku di bumi Myanmar, yang disebut dengan Arakan. Orang Islam disembelih begitu saja. Kita tengok yang berlaku di bumi Yaman. Umat Islam dibunuh begitu saja. Yang berlaku di bumi Syria. Kita menangis. Kita tak tahu nak buat macam mana. Kita nak minta dengan siapa? Tak boleh ke negara-negara yang dekat dengan negara Arab bumi Syria ini membantu dan menolong? Kenapa dibiarkan perbalahan ini berterusan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu dimamah di saat itu. Waktu mana kamu dimamah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tanya, sikit sangat ke ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bahkan ramai. Tapi kamu ditimpa dengan penyakit di akhir zaman. Lalu Rasulullah sebut, kamu ditimpa dengan penyakit al-wahn. Sahabat-sahabat tanya, wamal wahnu ya Rasulullah? Apa dia al-wahnu ya Rasulullah? Al-wahnu itu apa dia ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Orang Islam di saat itu sebut menjadi lemah. Perpecahan semakin kuat. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, yang disebut oleh Rasulullah tadi, kita ditimpa dengan penyakit al-wahn. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ramai mana bila kita berbicara tentang kematian, orang kita baru celik sekarang. Ramai di kalangan kita, bila kita sebelum daripada ni, jarang orang sebut tentang mati. Bila saya dijemput dalam Radio IKIM untuk bercakap tentang ziarah ke alam barzah ataupun bercerita tentang mengenai bagaimana rentetan perjalanan kita ini yang disebut dengan program Mau'izati, saya dapati bahawa feedback yang mengejutkan. Bagaimana bila kita keluar saja daripada konti, kita dapat SMS, dapat yang disebut dengan WhatsApp, tulisan-tulisan dalam Facebook dan Twitter. Masing-masing tengang. Seolah-olah perkara ini tak pernah diterangkan
dan tak pernah disebut di kalangan masyarakat kita. Bila kita turun pada lapangan, bila kita turun di kampung-kampung, cerita tentang mengenai kematian, orang datang, masing-masing dengar. Di saat dengar, kita tengok orang-orang tua yang menangis, mengalir air mata. Tak pernah dengar keadaan yang akan berlaku bagaimana lepas pada kematian nanti. Maknanya apa dia? Maknanya di kalangan kita ni, di kalangan kita dah kehilangan ilmu. Orang kita ramai yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita ini dalam keadaan tak bersiap untuk menghadap di hadapan Allah. Ramai di kalangan kita ni yang mati dalam keadaan diingatkan dia mati itu ditimbus, ditutup begitu saja, kemudian tiada lagi perjalanan lepas pada kematian nanti. Dia rasa bahawa bila mati berakhirlah kematian itu begitu saja. Saya tak fikir yang ni masyarakat kita dalam keadaan sedemikian rupa boleh lepas dalam kubur nanti. Kebanyakan di kalangan kita yang telah meninggal dunia ini mati dalam keadaan tak bersiap untuk menghadap depan Allah. Menandakan apa dia? Menandakan ilmu kita semakin kurang. Bila ilmu kita semakin kurang, yang jadi masalah sedang berlaku di kalangan kita saat ini, bila kita sebut kita berada di akhir zaman, maksiat semakin bercambah sesama kita. Maksiat-maksiat yang menakutkan dan menggerunkan. Orang kita tak rasa itu maksiat. Orang kita tak rasa itu benda yang azab, yang boleh mendatangkan azab. Kita tengok maksiat ini, Allah, kita rasa takut dan gerun. Saya sendiri bila tengok surat khabar, baca surat khabar di kalangan kita, cerita-cerita yang menakutkan dan menggerunkan. Ditetak di atas kepala, disamun di siang hari, kemudian kes rogol yang menakutkan, kes yang disebut dengan pecah rumah, kemudian kes bunuh, orang ambil upah untuk bunuh orang, dalam keadaan di kalangan orang Islam. Rumah-rumah kita tak selamat, jiwa kita tak selamat, suasana kita semakin dalam keadaan menakut dan menggerunkan. Jumlah anak luar nikah yang didaftarkan di Malaysia saja lebih kurang 500,000 orang. Allah. Jumlah yang bukan sikit. Bila kita sebut saja tentang peminum arak, IKEM dia keluarkan buku. Satu buku yang cantik arak dan kesannya pada umat Islam di bumi Malaysia. Kajian daripada IKEM yang buat kajian ini, dia telah jelaskan Malaysia nombor 10 dalam dunia peminum arak tegar dalam dunia. Nombor 10 di kalangan kita. Ini bukan main-main. Kita telah menyumbang sejumlah 1.7 bilion untuk kita belanjakan belanja yang disebut dengan arak ini. Maknanya orang kita dah mula tak takut dengan maksiat. Bila orang kita tak takut dengan maksiat, yang lebih menunjukkan kita berada di akhir zaman, bala Allah mula turun mencurah-curah. Bala Allah yang turun ini, saya sebut sampai peringkat alim ulama baca doa untuk mati awal. Nak sebutnya, yang disebut dalam hadis Rasulullah, kamu tidak dibenarkan berdoa untuk mati kecuali bila kamu datang 6 fitnah di kalangan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis-hadis. Rasulullah sebut, kamu jangan berdoa untuk mati kecuali bila kamu kena 6 fitnah. 6 fitnah ni berlaku di kalangan kamu berdoa biar matilah kamu. Lebih baik kamu mati di saat itu. 6 fitnah ni, 6 fitnah yang besar. Rasulullah kata, bila kamu dapat penguasa yang mengkhianati rakyat. Rasulullah sebut terus, bila kamu dapati pemimpin-pemimpin yang mula buat khianat pada rakyat, kamu berdoa biar mati. Lebih baik daripada kamu hidup dengan pemimpin yang zalim. Sampai peringkat orang-orang alim kita ni doa biar mati. Bila apa dia? Rasulullah sebut, bila polis-polis makin ramai, menandakan apa dia? Keamanan sudah hilang. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi keadaan yang berlaku pada kamu, Rasulullah kata, bila orang dah mula sibuk dengan hiburan, mereka tak sibuk lagi dengan ayat Quran. Sibuk dengan hiburan. Maka kamu doa pada Allah biar kamu mati lebih baik daripada kamu hidup dalam keadaan fitnah. Alim ulama doa. Alim ulama, ana ingat bila Allah yarham Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din, ana ziarah beliau.
seminggu sebelum beliau berlepas ke bumi California. Waktu mana sebelum berlepas tersebut, ana sebut pada dia, Tok Guru jangan meninggal dunia, Tok Guru. Bila ana sebut Tok Guru kena kuat. Tak ada orang, kita nak tumpang siapa? Dia senyum, Ustaz. Salah satu yang disebut apa dia? Kita dah berada di akhir zaman, Ustaz. Allah. Kita dah berada di akhir zaman. Di saat mana orang tak nak dengar lagi ayat-ayat Allah. Orang bukan nak dengar ayat Allah. Orang yang nak dengar apa dia? Selain daripada ayat Allah. Menyebabkan alim ulama ni, dia senyum. Senyum dia tersebut. Senyum orang-orang alim. Anda berjumpa dengan 2-3 orang lagi. Orang alim yang sebelum meninggal dunia. Seolah-olah mereka berdoa, Ya Allah matilah kami. Sebelum daripada dunia ini di kiamat, dalam keadaan yang fitnah yang panjang. Inilah yang menyebabkan kita boleh lihat, air mula berbicara dengan kita. Kita mula lihat, angin mula bercakap dengan kita. Allah mula jadikan di kalangan kita, alam-alam ini mula bercakap dengan kita. Allah sebut dalam Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Fakullan akhazna bizambi. Segala benda yang berlaku di kalangan kamu itu tidak lain kerana dosa-dosa yang kamu lakukan di kalangan kamu. Aku tak turunkan bala pada kamu kecuali aku ambil daripada dosa-dosa yang kamu buat. Fakullan akhazna bizambi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di kalangan kamu yang telah kami turunkan hujan batu daripada langit. Mati bergelimpangan di kalangan kamu. Faminhum man akhazathu as-sayhah. Ada di kalangan kamu yang telah kami rentap daripada apa dia? Yang disebut daripada petir-petir yang menyambar di kalangan kamu. Faminhum man khasafna fil ard. Ada di kalangan kamu yang kami telah runtuhkan langit ini, tanah ini dijeruluskan dan dibelah bumi dan ditenggelamkan kamu dalam muka bumi. Faminhum man akhadhat as-sayhah wa minhum man khasafna fil ardi wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu yang telah kami gelombangkan air yang besar. Bila gelombangkan air yang besar ini, yang menyebabkan kamu mati bergelimpangan dalam air yang besar tersebut. Allah sebut, wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah tak buat zalim pada kamu. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamulah yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Tajuk ni kita bicarakan dengan tujuan untuk kita saling di kalangan kita buat istidad. Buat persiapan. Sebenarnya kita semakin berada di akhir zaman. Berdasar pada apa yang sedang saya sebut tadi. Masa kita semakin tiada. Perasaan kasih sayang, rahmah sesama kita semakin hilang. Kadar perceraian semakin tinggi. Bercerai di Selangor ni, jumlah yang besar. Daripada 3 pasangan yang berkahwin, 1 pasangan mesti bercerai. Ni data yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama. Yang menunjukkan, kalau 30,000 pasangan yang berkahwin, 10,000 bercerai. 10,000 di kalangan kita bercerai. Maknanya apa dia? Perasaan rahmah sudah tidak ada. Perasaan kasih sayang sama-sama kita sudah tidak ada. Yang menunjukkan kita semakin berada pada akhir zaman. Dan kita diminta supaya buatlah persiapan-persiapan. Dan kita jadikan pada malam ini, mudah-mudahan kita boleh faham apa dia persiapan yang perlu kita lakukan untuk kita berada pada malam, pada saat yang kita berada pada akhir zaman ini. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penerangan ataupun untuk pusingan yang pertama, soalan pertama tentang definisi, maksud ataupun makna perkataan yang dikatakan sekarang ini kita berada di akhir zaman. Dan kami sebenarnya baru pulang dari Makkah dan juga Madinah, kota suci Mekah, dan ada ustaz-ustaz yang di sana bagi tahu ada juga tanda-tanda daripada hadis Nabi SAW yang terang-terangan nampak apabila kita ini berada di akhir zaman. Antaranya ialah apabila di bukit-bukit ada lubang-lubang mula dikorek. Kalau pergi sana tengok bukit-bukit, kita dah habis tebuk dah buat jalan. Dan juga apabila orang memerhatikan, mengikut hadis Nabi mafhumnya, orang mula memerhatikan Kaabah itu daripada puncak ataupun bumbung rumah. Sebab di sekeliling Makkah itu bangunannya tinggi-tinggi. Mengikut kata ustaz-ustaz ataupun mutawif-mutawif yang mengajarkan kami di sana, insya-Allah. Baik.
Dan ahli panel kita yang kedua seterusnya ini orang Perlis dan jemaah saya bersama-sama Ustaz saya sini. Saya hari itu pergi Mekah bersama dengan ada dua orang Perlis ini. Ini ada yang baju putih ini adalah Tuan Imam daripada Masjid Subang Perdana, iaitu Tuan Imam Idris, ya, yang dan juga Pojun nama dia. Kalau di sana juga ini Tok Siak lah, dia Tok Siak, yang ni Tok Imam. Dan juga saya ada rakan sehaji saya satu bilik saya, Datuk Malik. Welcome Datuk Malik, thank you very much for coming. Datuk kena cakap orang putih lah. Datuk. Baik, para hadirin sekalian. Dari Johor pun ada datang. Mana Johor kat tangan Johor? Oh ya Allah, terima kasih. Nak balik-balik. Allah, semoga Allah selamatkan perjalanan dan lipat gandakan pahala insya-Allah. Sampaikan balik kat Johor nanti nak apa yang kita bincang-bincangkan. Baik, para hadirin sekalian, para tetamu Allah yang dimuliakan. Saban minggu Ustaz, khatib selalu bagi tahu kepada pengunjung-pengunjung orang yang sembahyang Jumaat, ittaqullah, kata ittaqullah, maksudnya takutlah kamu kepada Allah ataupun bertakwalah kamu kepada Allah. Kan ini nak cerita pasal takwa. Kalau kata Ustaz Dasuki, Ahmad Dasuki sebentar tadi cerita tentang bagaimana kita ini mula rasa tak takut, mula rasa pendek dah masa. Semalam saya hadir satu majlis ilmu iaitu Forum Aceh Menangis. Oh, Ustaz dari Aceh tu nama dia Ustaz Ridwan. Dia bagi tahu selepas tsunami datang dan ramai orang menyumbangkan, orang kata sumbangan untuk membantu. Tetapi sebenarnya yang hantar sumbangan tu ada ramai penyumbang tu bukan Islam. Hantar sumbangan dan menghantar satu ideologi baru, Islam liberal, agama lain, Buddha, yang sampaikan satu simbolik, mengatakan, menceritakan untuk orang-orang Aceh itu bahawa agama ini semua agama sama. Dan ramai orang di sana apabila merasakan bahawa betul lah kata itu, sebab tidak ada bantuan daripada orang-orang lain. Mungkin ada yang mengantar bantuan tapi sikit. Tetapi apabila dah ada bantuan yang kurang itu, mereka mula merasakan bahawa pendapat-pendapat itu rasa boleh dipakai. Dan baru-baru ini ketika kita berada di Tanah Suci Mekah, Allah telah menggoncangkan Aceh sebanyak 20 kali dengan 6.5 skala Richter. Dan kata Ustaz Ridwan, dia kata mula rasa takut, rasa takwa itu kurang pada orang-orang Aceh. Baik, soalan saya, menurut Ustaz, takwa seorang mukmin yang bagaimanakah yang akan menjadi asas kepada keselamatan seorang mukmin itu untuk menempuh fitnah akhir zaman ini? Tafadhal masykurah, dipersilakan Ustaz. Makan pulik atas pelantak, lebut lutut Ustaz. Dipersilakan, orang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Amma ba'du. Saya hormati saudara moderator, yang saya muliakan guru kita Fadil Ustaz Ahmad Dasuki, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, saya ucap terima kasih kepada Fadil Ustaz Ahmad Dasuki beri kesempatan pada saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Saya tak pernah depan orang ramai-ramai macam ni. Allah. Jadi berasa gugup sikit. Tak ketak pun? Ketak dalam hati. Yang keduanya, bila saudara Syamsul sebut tadi, antara tanda kiamat ni tengok Kaabah dari tempat tinggi. Antara orang yang tengok tempat Kaabah dari tempat tinggi, Ustaz Ahmad Dasuki dengan saya lah, masa umrah baru ni. Swiss Hotel lah. Dia tingkat 40, saya tingkat 30. Dia 40.26, saya 30.28. Semua Kaabah view belakang. Kan? Tidur malam-malam tengok Kaabah. Kami terlibatlah dengan konflik, dengan konspirasi akhir zaman ni. Tajuk kita malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita di akhir zaman. Soalannya, akhir zaman ni bila? Bila akhir zaman ni mula? Dan bila akhir zaman ni akan berakhir? Kadang-kadang kita tahu sebut ini fitnah akhir zaman, ini akhir zaman. Akhir zaman ni sebenarnya bila akhir zaman?
Kata para ulama kita, tuan-tuan dan puan-puan, akhir zaman ini bermula apabila Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi kita menjadi rasul. Bila Nabi kita dilantik, ditabal oleh Allah Taala jadi rasul, tempat pertabalannya bukan di istana negara, dalam gua. Ya, dalam gua, nama gua Hira. Betul? Gua Hira. Bukan di Gunung Kinabalu, di Jabal Nur. Dan ditabal Nabi SAW itu dengan satu surah. Diresmikan pertabalan tu dengan ayat Quran. Satu surah nama Suratul Alaq ataupun surah Iqra. Maknanya Islam ni bermulanya akhir zaman bila mana Nabi kita dilantik menjadi rasul, dan Nabi akhir zaman itu dilantik dengan ayat Quran. Bukan disemat pinggang, dikalungkan pangkat, bukan. Dilantik dengan ayat Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Islam ni adalah agama yang berpaksikan kepada Iqra. Agama mengaji, agama menuntut ilmu. Islam ni tak mula dengan aqimus salah, tidak mula dengan atuz zakah, tidak mula dengan wajahidu fi sabilillah, tidak mula dengan wa anfiqu fi sabilillah, tidak mula dengan wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum dan sebagainya. Tidak mula dengan perintah sembahyang, perintah jihad, perintah zikir, perintah selawat. Tapi Islam ni agama yang mula dengan perintah Iqra, baca makna mengaji, menuntut ilmu. Jadi apa yang sedang kita buat pada malam ni adalah satu perkara besar dalam agama. Kalau kita nak jaga Islam ni, terutama di akhir zaman, jangan sampai Islam tu lucut daripada hati kita, tertanggal daripada jiwa kita, hilang dari hati sanubari kita. Jangan berhenti mengaji. Jangan berhenti. Ya? Kerana manusia hatinya itu hidup dengan ilmu. Manusia ni hidup dia jadi elok dengan sebab ilmu. Kalau manusia meninggalkan ilmu, terutamanya orang Islam, maka dia akan lingkup, dia akan rosak. Sebab itu di akhir zaman, kerosakan akhir zaman itu bermula macam dengan Ustaz Dasuki sebut tadi, dimatikan ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Dimatikan para ulama. Bila ulama ini mati, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mula mengikut orang jahil. Ru'us ini makna kepala-kepala. Mula mengikut pemimpin-pemimpin jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Punca jadi sesat, jadi rosak hari ini adalah kerana ulama semakin tidak ada, semakin meninggalkan kita. Dan pemimpin hari ini juhalak belaka. Nah, minta maaf ni bukan saya sebut, Nabi sebut. Kan? Tengok masing-masing muka biru aja. Tenang. Ini baru mukaddimah. Oh, belum lagi? Belum. Dah, ingatkan saya dah kita orang jauh. Kalau tu rumah setengah jam, kita mesti sejam. Baru betul meraihkan tetamu. Tapi nak kalau kata nak sejam Ustaz, saya nak minta mana tu? Ayat mana ayat? Terima kasih kerana memahami. Yes. Ini baru betul-betul berduit. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi akhir zaman ni bermula bila Nabi kita tu dilantik menjadi rasul. Dalam hadis, innama bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku dan saat berlakunya kiamat itu kahatain. Diangkat dua jari ini, ditunjuk kepada sahabat. Maknanya Nabi dengan saat berlakunya kiamat adalah sangat hampir, sangat dekat. Perutusan Nabi kita itu adalah tanda alamat kiamat yang pertama. Sebab itu akhir zaman ni zaman kerosakan. Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis kita, umat Islam akan berdepan dengan 4 period, 4 zaman. Satu zaman nubuah yang penuh dengan kerahmatan, kebaikan, petunjuk, pedoman,
Zaman yang tidak ada galang gantinya, yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah peradaban umat. Seluruhnya tak ada galang ganti. Zaman nubuah, zaman kenabian. Zaman kenabian akan berakhir. Akan disambung dengan zaman khilafatun ala minhajin nubuah. Zaman khilafah kepimpinan umat Islam di atas manhaj kenabian, di atas jalan Nabi SAW. Itulah dia zaman khulafaur Rasyidin, Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali. Habis zaman khilafah ini, maka akan datanglah zaman dinasti, raja. Ya. Sampailah. Akan bermulalah kerosakan terhadap umat ini sedikit demi sedikit. Dan akan datang zaman yang keempat, zaman umat Islam penuh dengan kerosakan. Sebab tu hadis akhir zaman, kalau tuan-tuan baca, bermula dengan sayati ala ummati zaman, akan datang ke atas umatku zaman. Itu hadis akhir zaman. Dan bila kita bercara tentang akhir zaman ini, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita lupa hadis yang kedua dalam tertib hadis 40 dalam kitab Al-Imam An-Nawawi itu, Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis Nawawi. Hadis yang nombor 2 daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, menceritakan, kan, satu hari datang pada kami seorang lelaki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat gelap. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayyin nabi, meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi, merapatkan lututnya kepada lutut Nabi. Wala yura alaihi atharus safar, dan tidak dilihat daripada lelaki ini kesan bermusafir. Makna orang Madinah pun tak kenal dia, tapi tak nampak macam orang datang daripada jauh. Dan bertanya Nabi, 4 rukun agama yang penting. Pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga rukun ihsan, yang keempat ini yang Ustaz Nasuki sebut tadi, yang sudah hilang ilmu ini daripada umat, yang umat wajib diperingatkan tentang yang keempat, iaitu matas sa'ah, bilakah akan berlaku kiamat. Maka Nabi jawab, yang tanya lebih tahu daripada saya yang ditanya. Maka seorang mufakkir Islami al-kabir, ya, Sayyidil Habib Abu Bakar bin Ali Mashhur al-Adani, telah mengasaskan satu ilmu yang dinamakan fiqh tahawulat. Kalau Qaradawi masyhur dengan fiqh muwazanat, fiqh awlawiyat, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Mashhur al-Adani masyhur dengan fiqh tahawulat, iaitu suatu ilmu yang diasaskan untuk mengenal tanda-tanda akhir zaman, belajar tentang akhir zaman. Kerana di akhir zaman ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling kita takut sekali ialah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meriwayatkan bahawa Nabi mengingatkan bahawa di akhir zaman manusia yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ramainya manusia mati tanpa membawa iman. Allah. Di akhir zaman ramai manusia mati tak bawa la ilaha illallah. Tak boleh nak menuturkan kalimah. Kerana Islam itu hanya akan tinggal nama, bukan lagi pada makna. Sayati ala ummati zaman la yabqa minal islami illa ismuh wala minal qur'ani illa rasmuh. Akan datang ke atas umatku suatu zaman, di zaman itu tak tinggal daripada Islam melainkan nama. Tidak tinggal daripada Al-Quran melainkan tulisan. Berarti ramai umat Islam di akhir zaman ni hanya pada nama, tuan-tuan dan puan-puan, bukan pada makna. Sedangkan Islam itu mesti pada isman wa maknan, isim dan makna, nama dan makna. Apa arti kita sebagai umat Islam? Ini kita kena belajar dalam kuliah-kuliah. Ustaz-ustaz kita mengajar kitab ini, maddah ini, subjek ni. Ya, yang kita kena belajar tauhid supaya mengenal Allah. Yang kita kena belajar fiqh supaya hidup kita berjalan di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita wajib kena belajarnya tasawuf, kena belajar supaya amal ibadat kita bersih, murni. Kerana tasawuf itu mengajar kita supaya mengajar sifat-sifat yang di dalam hati yang membinasakan, merosakkan, mencelakakan. Yang diajar dalam tasawuf itu syukur, ridha, sabar, mahabbah, tawakal. Yang diajar dalam tasawuf itu macam mana nak mengubati riak, takabur, hasad, ujub, sum'ah. Semua 10 lah tu. Munjiat yang menyelamatkan 10 sifat.
muhlikat yang membinasakan 10 sifat. Ini kalau nak menjadi seorang Muslim yang hakiki. Sebab itu yang boleh menyelamatkan kita daripada kedahsyatan akhir zaman hanyalah takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. InsyaAllah di pusingan yang kedua nanti saya akan sebutkan 3 perkara. Jalan keselamatan di akhir zaman. Tak boleh sebut pusingan pertama, habis modal. Kena simpan setengah. Kita ni modal tak banyak. Tadi bagi tahu awal dah kita tak biasa benda macam ni berasa macam nak kurus ya berasa. Tak makan apa ni, nasi mandi ke apa ke, dia tambah lagi dah. Tu pun di antara alamat akhir zaman juga. Kambing-kambing, laham-laham. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebelum saya nak selesaikan tanggungjawab saya pusingan yang pertama ni, mari kita lihat satu hadis Nabi SAW yang berkait dengan akhir zaman. Dan betapa yang boleh menolong kita di akhir zaman, takwa Allah. Takwa kepada Allah. Takwa ni banyak makna kan. Kalau Sayyidina Ali, takwa tu al-amal bit-tanzil, beramal dengan Quran. Apa lagi ya? Buat persiapan untuk mati. Selalu ingat mati. Ridha dengan pemberian Allah walaupun yang sedikit. Itu di antara disebut yang saya tak ingat semualah. Kan? Dan takwa itu menurut Sayyidina Ubay, ibarat kita berjalan di jalan yang penuh dengan duri kaca. Maka kita akan berhati-hati. Takwa itu makna hati-hati di dunia. Jangan sampai terjatuh kepada yang dimurkai oleh Allah. Jaga diri maksudnya takwa itu. Dan makna takwa yang masyhur, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Buat apa yang Allah suruh, tinggal larangan Allah. Kenapa di akhir zaman ni Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'malis salihah fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbih kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya wa fi riwayah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil atau kama qala sallallahu alaihi wasallam rawahu Tirmizi. Nabi kita memperingatkan 1400 tahun dulu Nabi dah cakap. Nabi kata badiru bil a'malis salihah. Amal soleh jangan tangguh, kata Nabi. Jangan tangguh. Urusan lain kamu nak tangguh tak apa. Kahwin tangguh tak apa. Kan? Habis degree nak sambung master tangguh dulu tak apa. Lepas habis belajar tak nak kerja terus, nak rehat dulu, nak tangguh tak apa. Ya, urusan duniawi yang lain kamu nak tangguh silakan, tak ada masalah. Tapi amal soleh jangan tangguh. Jangan teragak-agak. Terjaga pukul 5 pagi, bangun terus. Kalau tak bangun, tidur. Habis. Terima kasih moderator. Banyak membantu ahli panel. Biasa jadi. Kan? Jangan tangguh. Amal soleh jangan tangguh. Kenapa ya Rasulullah? Fitanan ka qita'il lailil muslim. Kamu tak tahu bila akan datang masa yang di zaman itu, kata Nabi, fitnah adalah seperti gelapnya malam. Kata syuruh Sunan At-Tirmizi dalam mensyarahkan hadis ini, makna fitnah seperti gelap malam, fitnah terhadap agamamu. Fitnah itu fitnah terhadap agama. Tadi kita sebut bahawa Nabi mengingatkan kita di akhir zaman, ramai yang mati tak membawa iman. Apa arti pangkat tinggi, duit banyak, ramai kawan, pengaruh kita hebat, kuasa kita dahsyat, tapi bila kita mati tak bawa iman, kita akan terjun menjunam ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ni ada nilai kerana iman. Tengok macam mana Allah Ta'ala nilai antara Abu Lahab dengan Sayyiduna Bilal ibn Rabah. Bilal kulit hitam, Abu Lahab kulit putih. Bilal orang Ethiopia, Habasyah, hamba. Abu Lahab Tuan, Menteri Mekah, JKK Mekah. Orang besar di Mekah, hidung mancung. Dia kalau baling tuala, sambut dengan hidung.
Punya tingginya. Punya segaknya. Tuan-tuan dan perempuan. Minta maaf. Tuan-tuan faham bahasa saya kan? Alhamdulillah. Takut juga orang Syalam tak faham bahasa Perlis ni. Dia tak ada. Saya masuk kalau kasut kamin. Tak faham. Itu tu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tetapi Sayyidina Bilal ibn Rabah di sisi Allah lebih bernilai daripada Abu Lahab. Dullani ala arja amalin amiltahu fil Islam ya Bilal fa inni sami'tu daffan 'alaika fil jannah. Apa amalan kamu yang istimewa yang kamu istiqamah melakukannya wahai Bilal, kerana sesungguhnya aku telah mendengar tapak kakimu dalam syurga. Allah. Sedangkan dia masih hidup. Sedangkan Abu Lahab turun ayat mencelakakan dia hingga hari kiamat. Selagi ada orang baca Quran, selagi ada umur dunia ni, celakalah Abu Lahab sampai hari kiamat. Abu Lahab tak ada nilai di sisi Allah. Bilal ada nilai di sisi Allah. Nilai Bilal itu diangkat oleh Allah kerana imannya. Abu Lahab walaupun pangkat tinggi, duit banyak, muka parah cantik, tak ada nilai sebab tidak ada iman. Maka Nabi kata, jangan kamu tangguh melakukan amal saleh. Kamu akan berdepan dengan satu zaman, akan berlaku fitnah yang besar terhadap imanmu, terhadap agamamu, seperti gelapnya malam. Kamu tak akan dapat beza mana benar, mana salah. Nampak pentingnya ulama? Pentingnya kepimpinan ulama? Pentingnya bimbingan ulama? Pentingnya ilmu? Tuan-tuan dan puan-puan, kerana mereka lah yang akan memimpin kita untuk mengenal mana betul, mana salah. Di akhir zaman, yang paling selamat orang yang ikut ulama, orang yang bergabung dengan ulama, orang yang menjunjung kepimpinan para ulama. Fitanan ka qita'il laylil muslim. Lalu Nabi sambung, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Kamu akan lihat di zaman itu, orang beriman waktu pagi, petang jadi kafir. Allah. Petang beriman, pagi beriman, petang tercabut imannya. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafira. Petang ni beriman, bangun pagi besok tercabut iman. Mudahnya tercabut iman di akhir zaman. Hari ni orang tak takut iman tercabut, dia orang takut duit tercabut. Pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Pagi beriman, petang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Antara aktiviti yang paling laris lah di akhir zaman ni, jual agama, Nabi kata. Allah. Kerana dia menjual agamanya dengan harga yang murah. Maka apa lagi yang boleh mengikat kita dengan Allah dan Rasul dan agama, kalau bukan kerana takwa kepada Allah Ta'ala. Saya menutup pusingan pertama ni dengan ayat 119 surah Taubah, dengan catatan. Tulis tuan-tuan, takut bila saya mati siapa nak bagi tahu. Ya, dengan catatan. Ni penutup, pegang yang ni sebelum kita balik. 119 At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah yang pertama. Untuk kamu selamat di dunia, terutama di akhir zaman, kamu kena bertakwa kepada Allah. Hidupkan ketakwaan dalam hati kita. Nak hidupkan ketakwaan dalam hati ni macam mana ya Allah? Perintah yang kedua langsung datang. Wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Hendaklah kamu bergabung dengan orang saleh. Hendaklah kamu bergabung dengan para ulama. Hendaklah kamu bergabung dengan orang yang cintakan akhirat. Maka akan hiduplah ketakwaan dalam hati kamu, seperti kita semua bergabung dengan guru-guru kita pada malam ini. Sekian tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi soalan untuk ahli panel kita yang kedua, iaitu Al-Fadil Ustaz Yusaini Yahya. Dan kita akan sambung lagi selepas ini tentang bagaimana yang dikatakan tadi, apabila muncul mungkin macam-macam orang yang bawa ajaran-ajaran yang baru ke apa-apa pula. Kita akan tanya dengan Al-Fadil Ustaz Madasuki selepas ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mengumumkan pelancaran ataupun melancarkan tabung derma kepada semua hadirin hadirat yang datang pada malam ini. Kita sampai di atas jalan Ustaz. Allahu Akbar ramainya. Ini kan sampai di yang sedang menonton. Berapa orang pula Ustaz ni? Yang tadi walkie-talkie ni, sakan dia bercakap ni.
Di rumah berapa orang ada sedang menonton ni? 13 juta. 13 juta orang tengok dia daripada rumah. Masya Allah. Baik, kita nak tengok sukarelawan kita untuk melancarkan tabung kompleks Tibun Nabawi. Dan kepada yang bersedekah, kepada yang mereka menderma, ada hadis Nabi SAW yang maksud, yang berbunyi, mafhumnya, apabila mati seorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya, melainkan 3 perkara, iaitu yang pertama doa anak yang soleh, kedua sedekah jariah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi kepada tetamu-tetamu yang datang, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu-tetamu Allah yang datang jauh dan dekat, datuk balik dekat je, tambang tak payah bayar, banyak masukkan sikit, tengok warna purple lah, biru-biru tak mau. Okey, sila panjang-panjangkanlah tangan anda, bahawa inilah adik-adik yang belajar di kompleks Tibun Nabawi ini. Kalau dah kita rasa kita belajar macam saya sendiri, saya belajar mengaji saja pun dah 7 tahun, 7 tahun belajar, baru hatam Ustaz. Sebelum pergi umrah kemarin saya baru hatam. Jadi kalaulah kita ni rasanya pendek, dah akhir zaman ni waktunya pendek untuk beramal ibadah, kita bersedekah banyak-banyak. Mungkin adik-adik kita ini dapat mengaji, dapat menyampaikan sesuatu, dan itu dikira sedekah amal jariah kita. Mungkin itu Allah akan panjangkan pahala kita sampai ke hari kiamat. Bak kata Ustaz Yusaini tadi, kalau ada orang yang orang tidak beriman di sisi Allah, Allah kata tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia ada qalah akbar kat situ. Celakalah kamu Abu Lahab, celakalah kamu. Jadi sampai hari kiamat kita baca ayat itu. Maka yang ini pula kalau kita sambung-sambung, kita tambah-tambahkan sedekah jariah kita. Manalah tahu Tibun Nabawi ni, orang kata besok umur kami ni pendek, umur Ustaz Ahmad Dusuki ni orang kata kita tak tahu bila. Tetapi mungkin orang kata ilmu yang dipanjangkan di kompleks ini, kompleks yang cukup cantik. Saya pertama kali datang Ustaz, saya ingat Tibun Nabawi ni dia macam rimbun Nabawi, dia macam rimbun macam tu ya, tapi masuk-masuk dalam, Allahu Akbar, air condition nampak tu. Kami dekat sini aircon ni angin hangat sampai. Aircon dia belah kat dalam. Nah, aircon dekat luar belah sini. Punyalah, Allahu Akbar. Jadi kita panjang-panjang nah, duit RM1 bagi kat saya, hak yang 100 masuk dalam tu. Baik, Ustaz, tadi Ustaz Yusaini ada bagi tahu ataupun dah bagi tahu ada habang antaranya apabila tanda-tanda akhir zaman ini ada wujudnya ataupun hadirnya ulama-ulama yang menjual agama. Tapi yang saya nak tanya ni Ustaz, sekarang ini banyak muncul ajaran-ajaran di Malaysia, atau contohnya dasarnya kita tengok macam betul. Ustaz-ustaz baru timbul ini dia bagi cerita untuk orang-orang yang baru macam saya, macam orang-orang yang baru nak dekat-dekat dengan majlis-majlis ilmu. Pada hakikatnya nampak macam betul. Malah gurunya juga dia cerita macam kalau dia tak belajar betul-betul, dia tak tanya, tak berdamping dengan ulama, maka dia kata ini betul ini. Tapi padahalnya mereka ini daripada golongan fasik ataupun orang kata menipu. Saya nak tanya Ustaz, adakah ini dinamakan fitnah akhir zaman juga, dan bagaimanakah kita sebagai orang-orang yang baru nak belajar supaya tidak terikut dengan golongan-golongan ustaz-ustaz, guru-guru yang sebegitu? Tafadhal masykurah, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, saya cukup tertarik dengan satu hadis yang dibaca oleh Ustaz Yusaini sebentar tadi. Hadis yang akhir yang beliau sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dan pesan pada kita. Rasulullah guna kalimah badiru. Badiru ni maksudnya kamu kena berlari dan berkejaran. Badiru bil a'mal. Kamu kena cepat-cepat dan jangan kamu tangguh dalam kamu melaksanakan amalan. Kerana Rasulullah sebut kaqata'il lailil muslim. Satu masa nanti kamu akan hidup di zaman fitnah. Fitnah yang dahsyat, sehingga kan malam menjadi pekat, kamu tak boleh beza di antara kebenaran dan juga kebatilan. Di akhir zaman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambar inilah yang akan berlaku. Orang dah mula menipu. Menipu di atas nama agama. Menipu di atas yang disebut dengan ganjaran-ganjaran yang seolah-olah segera dalam hidup mereka. Dan akhirnya wujud yang disebut dengan pegangan-pegangan yang sesat dan salah. Anda cukup setuju dengan yang disebut sebentar tadi,
Di akhir zaman nanti bagaimana umat Islam mati dalam keadaan iman yang sudah tercabut daripada jasad mereka. Ramai di kalangan kita yang mati dalam keadaan demikian. Mati dalam keadaan tak betul dalam hidup. Anda biasa sebut, sebelum daripada kita mati ni, kita kena jaga 3 benda. Jangan sampai peringkat kita mati 3 benda kita ni cacat. Jangan sampai peringkat kita tak betul pada 3 perkara. Yang pertama, sebelum kita meninggal dunia, betulkan pegangan. Betulkan akidah. Akidah maksudnya simpulan yang telah kita ikat dalam jiwa kita. Yang ni ramai di kalangan kita yang mati dalam keadaan akidah yang goyah kepada Allah. Maksud goyah, akidah ni apa dia? Keyakinan tak percaya sepenuhnya pada Islam. Mulut kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam masa yang sama kita percaya kepada pluralism agama. Dalam masa yang sama kita bertahan dengan pahaman nasionalis. Dalam masa yang sama kita terlibat dengan yang disebut dengan sekularisme, pembahagian, pemecahan terhadap agama. Yang ni yang berlaku di kalangan kita. Sehingga kan kita tak boleh nak mengucap. Tak boleh nak mengucap dekat nak meninggal dunia. Dalam satu riwayat yang disebut, ramai susahnya nak menyebut asyhadu an la ilaha illallah ini. Diceritakan dalam satu riwayat, daripada 10,000 umat Rasulullah yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 9,999 tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Ni kita kena bimbang. Kerana kita tak yakin dengan Islam. Orang kita sebut, ya saya Islam, Ustaz, saya Islam. Islam yang disebut oleh Rasulullah tadi. Ustaz Yusaini sebut, ya'ti 'alan nasu zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh. Tak kekal di satu zaman yang kamu sampai nanti, kamu dapati tak ada apa-apa Islam pada seorang, hanya pada nama saja Islam. Islam pada nama. Orang tanya, kamu Islam? Ya, Islam. Kat mana bukti kamu Islam? Ni pada maikat saya disebut. Islam pada maikat. Tapi dia sendiri ada pegangan terhadap Islam. Tak. Kita tak percaya pada ekonomi Islam. Orang kita tak percaya kepada syariat Islam. Orang kita tak percaya kepada sosial Islam. Orang kita tak percaya pada politik Islam. Orang kita tak percaya kepada muamalah Islam. Padahal bila sebut Islam, udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam ni kena masuk semua. Jangan ambil separuh dan kita kufur yang separuh yang lain. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman separuh dan kamu kufur separuh yang lain? Allah sebut, bila kamu sebut Islam, Allah sebut ma farratna fil kitab min syai'. Allah tak pernah tinggal pun satu pun dalam urusan hidup kamu. Dalam Al-Quran, Allah ajar semua sekali. Dalam bidang apa sekalipun. Ramai yang mati, dekat nak meninggal dunia, syaitan datang. Datang sebelah kanan. Rasulullah cerita ni, syaitan datang sebelah kanan, syaitan sebut apa dia? Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Yahudi, dia sebut. Jangan mati dalam Islam. Ni, kamu tengok ni, arwah ayah kamu kan, abah kan, ayah kan, ni abi kamu kan, dia pujuk ni. Tengok, ni, abi mati dalam Yahudi. Bukan mati dalam Islam. Rasulullah cerita ni, keadaan yang dekat nak meninggal dunia. Syaitan ni datang ganggu. Boleh jadi kita tak masuk ajaran-ajaran sesat di dunia. Tetapi kita sendiri yang sesat. Kita yang sesat. Sesat kat mana? Sesat pada akidah. Sesat pada pegangan. Meninggal dunia, syaitan pujuk. Bila pujuk, geleng kepala. Bila geleng kepala tu, kebanyakan orang, Imam Ahmad bin Hanbal, dia cerita, kebanyakan orang, kalau kita dekat dengan azab, kita pergi dekat dengan dia, kita sebut, Qul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita tahu dah dia ni nazak, dekat nak meninggal dunia. Sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kebanyakan orang geleng kepala. Dia geleng kepala. Waktu mana dia geleng kepala, Imam Ahmad kata, dia bukan geleng kepala pada kamu, tetapi dia geleng kepala pada syaitan yang menyamar menjadi arwah ayah kamu,
Yang dia, waktu mana kamu sebut asyhadu an la ilaha illallah, syaitan kata mati dalam Yahudi, mati dalam Yahudi. Kita jangan salah faham pula. Nama menjadi arwah ibu pula. Dia tunjuk, wahai anakku. Dia tunjuk buah dada dia. Inilah susu yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Matilah dalam Kristian. Jangan mati dalam Islam. Ibu mati dalam Kristian. Kalau kamu sayang pada ibu, mati dalam Kristian. Dia sebut demikian. Dalam hadis Rasulullah cerita keadaan ini. Rasulullah kata, saat sakarat yang berlaku pada seorang, bila berlaku sakarat ini, kita macam dalam lautan orang kelemasan. Lemah dalam laut. Dicampak dalam laut, tiba-tiba tak ada apa. Waktu tu pantang orang campak pelampung, kita pegang pelampung. Campak apa saja kita akan paut. Dekat nak meninggal dunia ni, saat yang paling sukar dan genting. Sehingga kan Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat itu satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Gempar apa dia? Waktu ni waktu yang menentukan keyakinan dalam hidup kamu. Betul tak betul jalan hidup kamu sampai kamu mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun tidak. Akidah kita di Malaysia ni dia tak sebut matilah dalam Yahudi, tak. Tapi dia sebut apa dia? Matilah dalam pahaman, jangan mati dalam Islam, tapi matilah dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Sebut Islam liberal pening kepala dah kita. Tadi kan Dara Samsul cerita bagaimana di Aceh. Di Aceh, bila bantuan yang datang, keadaan yang bumi Aceh yang berlaku tersebut, datang bantuan. Bukan datang bantuan begitu saja, tidak. Tapi datang dengan missionary. Yang datang, missionary yang datang ni, dia bukan missionary biasa. Missionary di atas nama Islam liberal. Tuan-tuan tahu Islam liberal ni apa? Menyamaratakan seluruh agama ini semua sama. Dia letakkan sama je. Bila datang agama ni semua membawa kebaikan, katanya mereka. Ini Islam liberal dan kita sedang diserang. Orang Islam di Malaysia sekarang sedang diserang pahaman ini. Dan ramai pun yang terlibat dan mengaku terus. Ada setengah-setengah ustaz yang mengaku saya ustaz Islam Demokrat, disebut demikian. Ada ustaz yang ditulis saya ustaz yang berpahaman Islam liberal. Ada di kalangan kita. Yang ni yang sesat. Yang demikian, yang dia kata Islam ni bukan agama yang sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah. Tetapi Al-Quran itu mesti dibincang kembali, mesti ada kesalahan-kesalahan daripada Al-Quran disebut. Ini yang disebut pahaman yang merosakkan, yang sedang melanda di kalangan kita pada hari ini. Yang pertama, tolong jaga yang disebut dengan akidah, supaya kita tidak sesat. Yang kedua, tolong jaga ibadah, para hadirin sekalian, supaya kita tidak sesat. Jaga ibadah dalam hidup kita ni. Tolong jaga dalam keadaan yang, dalam suasana kita hari ni, jaga ibadah. Jaga ibadah mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang sebagaimana yang saya sembahyang. Rasulullah pesan banyak kali. Rasulullah suruh jaga ibadah. Ibadah apa kena jaga? Akhir zaman ni, jaga solat. Solat ni Islam tak bagi kelonggaran, kecuali Allah muliakan orang perempuan di saat kelonggaran tertentu. Tak ada kelonggaran. Bila kamu tak boleh semayang sambil berdiri, kamu kena solat sambil duduk. Kalau kamu tak boleh duduk, kamu kena solat sambil baring. Islam tak bagi kelonggaran. Dan yang lain Allah bagi kelonggaran. Tapi solat tak. Allah bagi kelonggaran dalam apa dia? Musafir sikit. Kemudian Allah bagi kelonggaran yang disebut dengan orang perempuan. Kalau kamu sakit, kamu kena solat lagi. Tak boleh juga sambil duduk. Kamu kena solat sambil baring. Kalau tak boleh sambil baring, kamu kena solat dengan mata kamu. Solat dengan mata. Kalau kamu tak boleh solat dengan mata, kamu solat dengan hati. Katakanlah mata kamu kena congkil, kamu kena solat dengan hati. Kalau kamu tak boleh solat dengan hati, kamu dah mati sebenarnya. Allah. Maknanya gambaran apa dia? Gambaran solat tak boleh tinggal. Jangan tinggal solat. Buatlah kajian. Orang kita buat kajian, UKM buat kajian. Kita sedang berhadapan dengan masalah
bagaimana orang Islam kita tak solat. Isteri-isteri mengadu, suami tak solat. Suami mengadu, isteri tak solat. Anak-anak mengadu, bapa yang tak solat. Rakyat mengadu, pemimpin yang tak solat. Nak sebutnya, kita tak jaga solat. Bila kita tak jaga solat, kita sesat. Bila kita tak jaga solat, kita dah jadi rosak dalam hidup kita. As-salatu imaduddin. Rasulullah sebut, sembahyang ni tiang pada agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang jaga solat, dia sedang mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, dia sudah menghancurkan agama. Rasulullah pesan, pukul anak kamu pada usia 10 tahun kalau dia tidak lagi, dia meninggalkan solat. Hajar dia dan didik dia. Nak suruh jaga solat. Kita kata nak pukul anak macam mana ustaz? Bapa anak pun tak solat. Kita sebut demikian. Nak pukul anak apa? Nak pukul bapa pun susah. Nak sebutnya, ramai mana yang tak jaga solat. As-salatu awwalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah. Salat ini soalan yang pertama yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau selamat solat, barulah Allah ambil kira amalan-amalan yang lain. Kalau solat kita ni fail, gagal, Allah tak ambil kira amalan yang lain. Orang kita kan bekerja, bangun pagi bekerja, turun pagi tu ni bawa dengan yang pikul batang golf. Yang pikul apa dia? Yang nak pergi dalam keadaan yang nak pergi jogging. Sibuk nak jaga yang solat nak jaga. Ramai orang kita kan berdiri tepi jalan. Kadang-kadang kita pergi semayang tu, tengok orang kerja kilang diri tepi jalan. Subuh tak masuk lagi, nak naik bas kilang ni, nak pergi jaga. Allah, nak jaga kerja. Yang hari Jumaat, ramai mana yang tak pergi semayang Jumaat? Diri je, tunggu orang lain solat Jumaat, dia melilau je. Jaga ni, niaga cendol dipanggil. Niaga cendol kan. Jaga je orang semayang, dia tak semayang. Duduk jaga cendol dia, mempertahankan kecendolan dia panggil. Yang duduk jaga cendol. Yang nak sebutnya gambaran bagaimana tak solat orang kita. Bila dia mati dalam keadaan dia sesat. Solat tolong jaga. Kemudian baca Quran tolong ramai. Quran kena ramai di kalangan kita boleh baca. Saya sentiasa pesan pada orang Malaysia dan lebih kurang 1000 lebih yang tengok dalam fanpage saya ni, yang view, dan di kalangan kita daripada Arab Saudi pun ada, daripada Jepun pun ada yang tengok ni. Sekarang dalam rancangan, dalam forum kita ni, mengata tengok ni, saya nak sebut, pastikan kalian jangan mati kalau kalian tak boleh baca Quran. Allahu Akbar. Kalian jangan mati kalian. Siapa yang dengar kuliah malam ni, jangan mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Kalau kalian meninggal dunia dalam keadaan tak boleh baca Quran, kalian masuk kubur section 21 tu, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan nak jawab apa di depan Allah? Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca bro? Boleh baca bro? Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi kamu umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Tak ada orang mengajar Quran ke? Tak ada orang bagi tahu tentang Quran ke? Sampai Rasulullah sebut gambaran besarnya Quran. Rasulullah kata dia, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Rasulullah kata, orang yang terbaik di kalangan kamu. Siapa? Rasulullah sebut yang terbaik di kalangan kamu, orang yang dia hidup dia dalam belajar Quran dan dia mengajar orang lain untuk Quran. Belajar Quran, tuan-tuan. Kalau boleh kita belajar Quran, bukan sekadar kita boleh baca, kita tolong hafal Quran. Hafal. Kalau ada orang kata saya baca tak boleh ustaz, hafal. Hafal lah. Dan saya sebut banyak kali, hafal paling tidak dalam hidup kita ni. Orang Shah Alam jangan mati selagi mana tak habis hafal surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk hafal. Sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Rasulullah sebut surah Al-Mulk ni, Rasulullah kata surah Al-Munjiyah wal Mun'iyah. Surah yang menghalang daripada kamu kena azab kubur,
dan juga menghalang daripada kamu kena pertanyaan kubur. Allah. Rasulullah pesan, bila kalian tidur, kalian nak tidur je baca surah Al-Mulk. Ditakdirkan malam tersebut, malam ni kita meninggal dunia. Rasulullah kata, tiada azab kubur, tiada pertanyaan kubur untuknya. Allah. Besar nilai. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak sebutnya besarnya nilai surah Al-Mulk ini. Padahal kita hafal surah Al-Mulk. Dan kita pesan di kalangan masyarakat kita. Tak panjang pun, 30 ayat. 30 ayat ni apa sangatlah. Kalau kita hafal satu hari, satu ayat, maknanya kita memerlukan lebih kurang 30 hari je untuk 30 ayat. Yang bernilai dalam hidup. Habis surah Al-Mulk, hafal surah Al-Kahfi. Al-Kahfi pun tak panjang, 110 ayat je. Pendek je, hafal pada diri kita. Surah Al-Kahfi Rasulullah pesan, siapa yang baca surah Al-Kahfi, Allah jadikan dia bercahaya. Bercahaya, dia baca malam Jumaat, seminggu bercahaya. Nampak daripada arasy Allah. Nampak daripada arasy Allah, cahaya tubuh badan dia. Malaikat-malaikat nampak dia. Macam kita berjalan malam-malam, naik atas kapal terbang, kita nampak berkelip je kat bawah. Malaikat-malaikat memandang kita. Orang yang baca surah Al-Kahfi ni, macam itulah besarnya nilai. Habis je surah Al-Kahfi, ada orang sebut, saya Al-Kahfi dah ingat dah Ustaz. Alhamdulillah. Sambung surah yang 3. Surah 3 apa dia? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tak panjang pun, 286 ayat je. 286 ayat ni kita hafal. Tak pendek, tak panjang pun. Dalam tak panjang ni kita hafal. Rasulullah sebut, siapa yang ada surah Al-Baqarah, layak dia menjadi pemimpin dalam masyarakat dia. Allah. Siapa yang tak ada surah Al-Baqarah, jangan bermimpi untuk menjadi pemimpin. Jangan kamu rasa kamu layak untuk memimpin apa dia? Mimpin rumah tangga kita. Rasulullah dah pesan, bacalah surah Al-Baqarah dalam rumah tangga kalian. Mana-mana rumah tangga yang baca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Rasulullah dah sebut pada kita demikian. Bayangkan orang yang menghafal surah Al-Baqarah, Allah jadikan kelebihan rumah dia tak ada masuki oleh syaitan. Dalam dada kita yang kita hafal surah Al-Baqarah, takkanlah berani syaitan nak masuk lagi. Gangguan yang kedua yang kita kena faham. Yang ketiga, tolong jaga pada diri kita. Lepas jaga ibadah, jaga apa dia? Jaga akhlak. Jaga akhlak supaya tidak sesat. Tolong jaga akhlak dalam diri kita. Jaga tingkah laku dan jaga adab. Macam mana nak jaga akhlak? Banyakkan belajar, banyakkan menuntut ilmu. Saya suka sangat dengan suasana majlis ilmu sebegini. Kita rasa gembira bila orang dah mula belajar, dia akan menjadi dalam keadaan diri dia akan menjadi lebih beradab dan juga lebih berakhlak. Kita belajar, semakin dekat kita dengan Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sebut dalam Quran, Allah angkatkan darjat orang yang beriman di kalangan kamu, dan Allah angkatkan lebih tinggi lagi darjat-darjat orang yang hidup dalam keadaan dia belajar. Semakin kita hidup dalam keadaan belajar, Allah dekatkan lagi kita dengan Allah. Bila kita hidup dalam keadaan belajar, jika kita tidak belajar, kita akan senang menjadi kurang ajar. Ramai orang di kalangan kita semakin kurang ajar. Kurang ajar kan? Kat mana kurang ajar? Mulut ni terlalu kasar di kalangan kita. Saya nak sebut, kasar tak kasar kita ni kan, di antara mulut yang kasar di kalangan kita hari ni kat mana? Dalam rumah tangga. Suami isteri ni lagi tua lagi kasar dia bercakap. Bukan orang tempat ni, orang Australia ni. Nak sebut lagi tua kita lagi kasar. Cuba perhati orang tua, mak kita dan ayah kita, lagi tua lagi kasar dia bercakap. Di kalangan dia tu, yang dia berkelahi tu bukan besar sangat pun, berkelahi pasal air wuduk je. Bila ambil air semayang, mula dia sebut pergi jauh, jangan dekat. Bila pop kena tu, tersentuh, Allah, dia mulut dia tak nampak ke, buta ke, tak boleh terus, mula bertengkar. Bukan sengaja katanya isteri, tak sengaja pun, lain kali berjalan tu tengok sikit, tengok dengan mata ke tengok dengan kepala lutut. Nak marah ni, nak marah, Allah nak marah, semakin tua tak boleh sentuh, padahal tersentuh dia.
Waktu muda dulu, mula-mula kahwin tersebut, pantang sentuh dia panggil. Ni dah semakin tua tak boleh nak sentuh. Ni nak sebut mulut tak boleh nak jaga. Mulut tak boleh nak jaga. Yang berusia tak boleh jaga mulut. Yang muda tak boleh jaga tulisan. Ni SMS. WhatsApp kasar di kalangan kita. Suami isteri pun kasar. Anak dengan ibu pun kasar. Akhlak kita dah semakin hambar. Bila akhlak kita semakin hambar, kita mati dalam keadaan rosaknya akhlak. Rosak akhlak ni jangan main-main para hadirin sekalian. Belajar dengan peristiwa-peristiwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, ada seorang hamba Allah, dia meninggal dunia syahid. Tapi oleh kerana dia sebut sekali je depan ibu dia. Dia sebut sekali je. Sekali je depan ibu dia. Tak masuk syurga. Allah. Tak masuk syurga depan ibu. Dia bercakap sekali je dia sebut. Sekali. Depan ibu tu Allah masuk pahala mati syahid. Pahala mati syahid ni kan besar. Mati syahid dia tak terasa bila orang mati syahid. Allah jadikan apa dia? Didudukkan orang mati syahid ini, orang yang demikian, dia letakkan di kalangan Al-A'raf. Al-A'raf ni siapa? Al-A'raf ni disebut orang ahli syurga yang paling miskin dan paling lewat sekali masuk dalam syurga. Orang lain semua dah masuk, lama dah masuk, barulah dia boleh masuk. Yang ni yang menyebabkan kerugian pada kita, supaya kita tidak sesat. Sebagaimana yang tanya tadi, jaga 3 benda ni, mudah-mudahan kita selamat dalam diri kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Fadil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani atas soalan yang telah pun diajukan oleh saya sebentar tadi tentang bagaimana apabila di akhir zaman ini, ataupun dah memang kita tahu kita berada di akhir zaman, bahawa ada golongan-golongan yang kita nampak macam betul, ajaran dia macam betul, tapi mungkin orang yang dah belajar dia tahu bahawa itu salah. Tetapi kepada orang-orang yang baru-baru nak belajar, macam baru-baru orang kata ada pantun buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan, kami budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Ini dia tunjuk memang betul-betul salah, tapi nampak macam tak salah. Baik, kita akan ke soalan yang berikutnya kepada Al-Fadhil Ustaz Yusaini. Dan juga kita akan rasanya kita bagi kesimpulan kepada Ustaz. Kesimpulan seterusnya kepada, boleh? Simpul ikat mati terus. Sebab kita menghormati Ustaz Yusaini dari jauh, dari Perlis nun jauh di sana. Jadi orang kata kalau tak buat kesimpulan, maka orang kata tak berbaloi mai jauh-jauh. Minyak berapa duit dah lah mahal lah, tol lagi ya. Lepas tu kemarin pula naik kapal terbang patah balik pula pergi umrah dah. Jadi kita ada promosi sikit, mungkin ada siapa-siapa nak pergi umrah pada bulan 3 nanti boleh dia pergi dengan Ustaz, dengan terus menelpon kompleks Tibun Nabawi untuk bersama-sama dengan Ustaz nanti pada bulan 3 Ustaz InsyaAllah. Dan juga kalau dah pergi dengan Ustaz nanti jumpa saya dekat sana insyaAllah. Pergi lagi Ustaz. Baik, ni tentang golongan-golongan akhir zaman ni. Macam mana kita nak menyelamatkan? Kita ni dah memang jadi golongan orang akhir zaman. Anak-anak kita ada ni golongan akhir zaman. Cucu kita mungkin sampai ke akhir zaman. Macam mana kita nak menyelamatkan kita dan golongan-golongan anak cucu cicit kita ini daripada fitnah Dajjal, tentu akhir zaman juga. Fitnah akhir zaman ini yang datangnya ya Allah bertubi-tubi. Kalau dulu kita tengok TV rasa macam okey dah, tapi lah ni dia main TV drama 7 hari menyintaimu waktu maghrib, nak tinggal sayang, tak tengok sat lagi ni ending dia ni, Allah aku miss sat lagi Ustaz. Tak tengok pula sat lagi Suri Hati Mr. Pilot, Allah macam mana pula Ustaz. Dia pakai tudung, aurat dia tutup aurat, tapi orang kata takut juga, salah juga Ustaz. Macam mana kita nak menjaga supaya kita tidak berada di golongan orang-orang yang orang kata tidak berjaya ya? Dan Ustaz memberi kesimpulan seterusnya tentang topik kita pada malam ini, iaitu kita di akhir zaman. Tafadhal masykuran, silakan Ustaz. Terima kasih pada saudara moderator yang saya hormati, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya pun setujulah, walaupun soalan ada 9 soalan untuk 3 pusingan, tapi
Tapi saya memang lepas saya bercakap ni, saya nak bisik pada Ustaz Ahmad Razaki. Saya kata kalau ada soalan pusingan ketiga, saya tak akan jawab lah. Seletih tak larat lah tuan-tuan kan. Hari ni program yang keberapa dah. Orang Kuala Lumpur ni memang tak ada belas kasihan, kejam program-program mereka ni. Orang Perlis waktu tidur pun mereka sini buat program mengaji. Sebab tu orang Perlis lambat sikit kan. Dah dalam negeri jauh sepadan akhirat kan, lambat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita di akhir zaman ni kita kena banyak ingat pesan Nabi SAW. Kerana tidak ada perkara yang mendapat jaminan confirm selamat melainkan dua benda. Orang yang berpegang dengan Quran yang Ustaz Dasuki tekan tadi. Yang kedua, mereka yang berpegang betul-betul dengan ajaran Nabi SAW. Sebab tu kita mesti selalu membetulkan pandangan kita, cara pandang kita, cara faham kita. Nak betulkan cara pandang, cara faham ni kena mengajilah. Kena bergabung dengan orang mengaji. Seperti ayat 19 At-Taubah yang saya tutup pusingan pertama tadi. Kalau kamu nak selamat di dunia, pertama takwa, yang kedua mesti bergabung dengan orang-orang yang benar. Suratul Fatihah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Allah Ta'ala kata ihdinas siratal mustaqim, dah cukup, dah faham dah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kata ahli tafsir, ini sudah cukup untuk kita faham. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan apa? Jalan yang dijaga oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah. Jalan yang berada di atas sumpah yang Allah Ta'ala. Keluar daripada itu bukan jalan lurus. Tapi dah tutup perasan. Allah Ta'ala sambung dengan yalkur simatuhu, menyebut bahawa jalan yang lurus itu ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Nabi-Nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Kalau kita di akhir zaman ni, yang masih hidup bersama kita, nak cari Nabi-Nabi dah tak ada. Walaupun Melayu ni paling banyak Nabi kan, paling banyak Nabi bangsa Melayu lah tuan-tuan sekalian. Rasul Kahar di Hulu Kelang, tempat saya duduk menumpang tidur kalau mari Kuala Lumpur ni, Mak Tafiz kawan saya. Rasul Kahar, Nabi, ngaku Nabi, dan dia pencen 4-5 tahun lepas. Ganti pula dengan Rasul Kahar Junior. Ada Nabi Junior pula. Mengarut tak mengarut Melayu ni, Nabiyin, Siddiqin, Syuhada. Nak mencari yang Siddiqin ni mungkin ada. Contoh tuan-tuan orang Siddiqin macam almarhum guru kita Datuk Dr. Haruddin. Bila dia meninggal, keluar cerita. Tapi cerita tu dia cerita pada saya masa dia hidup. Saya dengan dia taklah serapat mana, tapi saya dah melayan dia tiap-tiap bulan. Dia akan datang mengajar tempat saya Sabtu minggu yang keempat. Rutin bulanan datang mengajar tempat saya di Perlis. Jadi dia pernah bercerita, dan saya tahu orang tu pasang suami isteri yang ada masalah. Orang besar tuan-tuan, ada masalah. Bila dia berjaya selesaikan masalah tu, kawan ni balik buat majlis kesyukuran lah. Hamba Allah ni nak balik salam kan, nak balik salam, bagilah hadiah. Ustaz Harun ni kebiasaan dia tak akan terima duit. Pantang dia terima duit. Kalau tuan-tuan nak kena jerkah, silakan. Lepas ceramah bagi duit, tapi dipaksa, ini hadiah Datuk, terimalah. Ni orang Shah Alam jerkah dia orang tak faham. Jerkah tu bahasa itu demo. Oi! Yalah. Contoh dia. Kacau betul lah. Orang tengah feeling. Tak kita bagi faham. Tak apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti kita jemput ke Perlis bagus ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi dia pun terima. Balik rumah, ingatkan RM100, RM200. Cek RM1 juta. Orang yang jujur, yang benar dengan Allah, bila dia dengar dia dapat RM1 juta, dia teringat. Dia pernah berjanji dengan orang Langkawi. Orang Langkawi nak buat masjid 1.4 juta. Dia kata kalau saya ada duit, saya akan bagi.
1 sen pun tak ambil dari 1 juta ni, bagi semua untuk buat masjid. Kalau saya tak bagi semua. Kalau saya, susahnya nak mencari orang-orang yang siddiqin di akhir zaman, yang jujur dengan Allah dan agama, syuhada salihin. Yang paling banyak yang masih ada berbaki tu pun telah diambil oleh Allah di akhir zaman adalah orang saleh. Sebab tu yang menjadi kempen Dajjal di akhir zaman, ya, mereka baca hadis Nabi SAW, umatku akan berpecah kepada 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 saja yang akan masuk syurga. 1 saja, tuan-tuan. Ini yang ulama-ulama kita kempen setiap malam, setiap pagi, setiap hari, mengajak umat meniti di atas jalan yang satu ni, berpegang teguh dengan jalan yang satu ni. Islam ni akan terpecah 73 puak Islam. Yang disebut atas pentahnya malam ni berapa sangat? 73 puak. Qadiriyah, macam-macam lah. Al-Imam Abu Zahrah karang Al-Firaq, Al-Farqu Bainal Firaq, menyebut 72 jalan ni yang akan masuk neraka, 1 yang akan ke syurga. Ma'ana alaihi wa ashabi. Wajib tak kita mencari jalan yang 1 ni? Wajib. Kerana yang akan selamat di hari kiamat, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atas jalan itu. Sebab itu para ulama berpesan, di zaman fitnah Dajjal ini, kita di zaman ini tuan-tuan hanya ada 2 jalan. Kalau kita tak ikut jalan Nabi, kita dah ikut jalan Dajjal. Kempen Dajjal ni dahsyat, tuan-tuan. Dalam hadis sahih Muslim, Sayyidina Tamim Ad-Dari dah jumpa Dajjal di satu pulau. Pulau mana wallahu alam. Bukan Pulau Langkawi lah, bukanlah. Pulau Indah pun bukan. Ustaz Razki baru ni naik flight nak pergi Madinah, tawaf Pulau Indah berapa kali Ustaz? Tak tahu nak bagi tahu lah. Kapal terbang rosak 1 jam lebih dah terbang, patah balik Malaysia. Tawaf lah Pulau Indah. Dajjal tak ada di Pulau Indah. Sayyidina Tamim terdampar satu pulau, dia cerita, dia jumpa satu makhluk panjang bulunya, panjang gini, disifatkan. Nabi bagi tahu, wahai Tamim, yang kamu jumpa itu Dajjal. Dalam Sahih Muslim, sebelum Dajjal yang besar itu keluar, akan Dajjal salasina dajjalan saghira. Nabi kata, sebelum bapak Dajjal yang besar itu keluar, anak dia 30 orang akan keluar dulu. Saya nak buat contoh supaya faham, dan saya minta maaf dulu awal-awal. Ya, saya nak buat contoh. Baru-baru ni kita kempen untuk apa, tuan-tuan? Untuk membentangkan rang undang-undang memperkasakan mahkamah syariah di parlimen, RUU 355. Yang kempen supaya umat Islam sokong bersama, faham, mengerti penting mustahaknya pemerkasaan mahkamah syariah ni. Tok guru pakai serban, ngaji bidang syariah, ada master syariah. Hak dok kempen, jangan terima, jangan sokong. Rambut perang, isap curut, seluar pendek. Tapi ada orang terpengaruh dengan rambut perang, isap curut, seluar pendek ni. Tu Dajjal belum keluar ni, yang saya minta maaf ni. Bukan saya nak kata yang tu Dajjal kecil, tapi iyalah tu. Saya ni kasar sikit. Ini kasar pula. Saya ni kasar sikit. Kalau Ustaz Dasuki kafir, saya kafir. Terentang dengar kan? Kafir. Pului. Ada tu. Rekaan bid'ah. Mari mana? Bukan pului kan? Bukan. Ini dia panggil jinsiyah mukhallatah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini akhir zaman. Akan keluar dulu 30 Dajjal ni, dia kempen dulu sikit ni. Dahsyat kempen dia. Budaya dan seni menjadi industri syahwat, itu Dajjal. Perempuan dedah aurat, menyanyi, hilang malu perempuan. Isteri-isteri tak nak berlumba-lumba menjadi isteri yang salihah, tak seperti zaman dulu. Semua isteri zaman dulu berlumba-lumba nak jadi isteri yang salihah. Isteri salihah al-martu salihatu idza ra'aitaha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa tahfazu 'aibaka fi ghiyabatika. Isteri yang salihah itu, kata Nabi, kalau kamu perintah
taat pada kamu. Kalau kamu tengok dia menyukakan hati kamu, tak nak duduk di luar kita lama-lama, duduk kira nak balik rumah je. Di rumah itu menyenangkan hati kita. Ni tak nak duduk di rumah, duduk kira nak keluar je. Sebab di rumah tu disangkanya kita rasa aku ni menikah dengan orang, kan menikah dengan Tarzan. Masuk aja dalam bilik bawa minyak angin, masuk dalam bilik bawa minyak angin, asalkan masuk bilik minyak angin. Kalau bawa minyak angin tu bilik lah. Pening tuan-tuan, pening. Yang ketiga yang paling payah nak jadi isteri salihah ni, menjaga keaiban suami ketika suami tak ada bersama dengan dia. Tengok kalau nak cuti hari Cina ni, cuti sekolah baru ni, berhimpun adik-beradik, orang perempuan dia tak akan ada cerita lain. Kalau jumpa adik-beradik dia akan cerita hal buruk suami dia. Tak percaya? Betul tak saya kata ni? Suami Kak Long macam mana? Suami Kak Ngah? Suami Kak Cik? Kak Long ni pun, Allah, Abang Long kamu kentut dia busuk. Kan? Abang Ngah kamu kedekut. Abang Cik kamu gini. Bukan orang Shah Alam ni, saya cerita ni orang Perlis. Orang Shah Alam insya-Allah salihah belaka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di akhir zaman ni yang nak menyelamatkan kita 3 perkara. Peganglah 3 perkara yang ulama-ulama kita sebut. Pertama, al-ijtima'. Untuk selamat, jaga diri kita dari maksiat, nak istiqamah dengan taat, nak sentiasa bersemangat ibadah, nak meniti jalan taubat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-ijtima', hendaklah selalu berhimpun dengan orang-orang saleh. Allah. Hendaklah selalu berkumpul dengan para ulama, dengan kekasih-kekasihnya Allah. Kerana orang yang selalu berhimpun dengan para kekasih Allah, orang saleh, para ulama, tidak akan berpisah sebentar lagi, melainkan pasti mendapat tambahan iman. Allah. Mendapat apa? Tambahan iman. Tambahan iman. Ditanya kepada Sayyidut Taifah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, ma yajri, apa yang akan berlaku kalau kita selalu berkumpul dengan orang saleh wahai imam? Tatanazzalur rahmat, jawabnya. Berkumpul dengan orang saleh, turunnya rahmat Allah masuk dalam hati kita. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang selalu berkumpul macam ni bersama dengan orang-orang saleh, perkumpulan yang macam ni akan dapat 4 perkara. Nah, boleh kita bagi tambahan sikit. Dah suruh buat kesimpulan. Ya. Jangan mungkin saya tengok. Saya seriau tengok moderator. Takut dia rampas mikrofon saya. Saya ada mikrofon saya, Ustaz. Sebab saya tengok dari kiri, tengok dari belah kanan, Ustaz, nampak macam abang bocil. Oh. Buatlah misal dengan orang soleh, kata apa. Baik, tak apa. Minta maaf tuan-tuan ya, minta. Baik. Jadi mana tadi? Turunnya rahmat. 4 perkara yang dijanjikan Nabi, orang yang selalu berkumpul dengan orang saleh. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat minhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Orang yang selalu berkumpul dengan orang saleh, yang pertama kata Nabi, dia tak akan pulang melainkan dengan hati yang diisi ketenangan oleh Allah, bertambah yakin dengan Allah, bertambah cinta kepada Rasulullah, bertambah kasih kepada Islam, bertambah kuat simpulan iman dia. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah Ta'ala akan meliputi mereka dengan rahmat dan kasih sayang. Orang yang disayangi oleh Allah, pertama akan diuji dengan ujian yang hebat, yang kedua tak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Wa haffat minhumul malaikah, mereka sentiasa didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosa ni mereka yang berhimpun, ampunkan dosa mereka ya Allah. Yang menghalang kita daripada syurga adalah dosa. Bila kita selalu berhimpun macam ni, malaikat doa, ya Allah ampunkan dosa mereka, warhamhu, dan kasihani mereka ya Allah. Yang keempat, orang yang selalu berkumpul dengan orang saleh, dia dapat apa? Wa dzakarallahu fi man 'indah, Allah akan menyebut, membanggakan dia di hadapan para malaikat. Berarti dia dalam ingatan Allah selalu. Allah. Maka orang yang selalu diingat oleh Allah, angkatlah tangan pada waktu mana pun, akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama, al-ijtima'. Yang kedua, al-istima'. Kata ulama, jalan selamat di akhir zaman, ya, dari fitnatid dajjal dan yang lain-lainnya, dari maksiat, daripada kacau bilau akhir zaman. Kalau nak selamat, hendaklah selalu mendengar
Mendengar apa? Mendengar ayat-ayat Quran, huraian-huraiannya, mendengar hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, hendaklah selalu datang mengaji. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Macam tak faham aja. Faham ya? Insya-Allah. Hendaklah selalu datang mengaji, kena ada masa untuk mengaji. Kita ni kalau untuk mengaji selalunya tak berapa nak ada masa tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Kita kadang-kadang untuk mengaji tak berdisiplin. Tuan-tuan, antara maghrib dengan isyak wajibkan diri dalam majlis ilmu. Ya, betul. Jangan pi tang lain, kata orang boleh. Jangan pi tang lain. Duduklah majlis ilmu. Di antara maghrib dengan isyak. Yang ketiga, yang terakhir, nak selamat di akhir zaman. Ini kesimpulan. Ya, apa dia? Al-ijtima', al-istima', al-ittiba'. Ittiba'. Ittaba'a yattabi'u. Maka di akhir zaman kita kena ikut betul-betul ya ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda. Ya, adab baginda, kehidupan baginda kita kena belajar. Tuan-tuan tahu tak, kita tentang Nabi ni tak sempurna iman melainkan dengan beberapa perkara. Pertama, wajib atas kita belajar apa dia? Syamailuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khasaisuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fadailuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, siratuhu sallallahu alaihi wasallam. Baru sempurna iman pada Rasulullah. Pertama, wajib kita belajar syama'ilnya, akhlak Nabi, syakhsiyah Nabi, kepribadian Nabi. Yang kedua, kita mesti belajar apa dia? Khasaisuhu, keistimewaan dan kelebihan yang hanya ada kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disusun oleh Al-Imam Suyuti, Khasaisul Kubra. Yang kedua, fadailuh, seperti yang ada dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa bagi Qadhi Iyad. Apa dia? Kelebihan-kelebihan yang hanya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang ajaib-ajaib, yang pelik-pelik, yang terkhusus bagi Nabi kita. Dan yang keempat, kita kena belajar sirah Nabi. Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak ikut betul-betul nak ikut Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan, Nabi dah tak ada bersama dengan kita. Maka yang ada bersama kita pewaris-pewaris Nabi. Merekalah panutan kita, merekalah cahaya dalam hidup kita, merekalah pembawa kebahagiaan kepada kita, merekalah yang menghilangkan duka cita, merekalah yang nanti akan memimpin kita di hari kiamat untuk berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadikan cita-cita kita macam cita-cita para sahabat. Cita-cita para sahabat. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Rabi'ah, ya, dia ni tiap-tiap malam dia akan datang duduk depan pintu rumah Nabi. Dia ambil alih tugas Sayyidina Anas. Anas berkhidmat waktu siang, penat waktu malam, dia datang duduk depan rumah Nabi, tinggal rumah dia. Mana giliran Nabi malam tu, isteri dia akan duduk di depan rumah Nabi, tunggu. Nabi nak air, dia sediakan. Nabi nak api untuk kegunaan apa-apa, apa saja yang Nabi nak, dia akan siapkan. Ini tanpa dibayar, tanpa diupah. Siapa di kalangan kita yang sanggup mari duduk di Tebun Nabawi ni, tunggu Ustaz Razki nak apa, nak dibantu, nak dikhidmat? Sanggup, tapi 2,500 lah sebulan. Ini tuan-tuan percuma. Percuma duduk. Satu hari Nabi keluar daripada rumah baginda, tengok-tengok Ka'ab sedang duduk tidur mengerekod, kata orang polis. Sejuk. Langsung dikejut oleh Nabi. Gom ya Rabi'ah, bangun wahai Rabi'ah, is'al tu'tah. Malam ni aku akan tunaikan hajat kamu. Kamu nak apa? Tengok Nabi, macam mana Nabi tu menghargai orang-orang yang berbuat baik kepada baginda. Dia akhlak. Nabi tanya, kamu nak apa? Macam kita lah, saya contoh mari daripada Perlis tu, pergi tidur di depan apa ni, Seri Perdana di Putrajaya tu. Kan? Najib Rosmah keluar pagi-pagi tengok. Allah, dia kata makhluk Allah mana ni? Pelik sangat ni. Comel. Dia pun kejut. Bangun. Kita buka-buka mata. Nak apa? Mari buat apa ni? Kita kata bagilah projek 1-2 juta. Sikit ya. Sikit ya. Itu yang keluar daripada mulut. Confirm itu yang akan keluar dari mulut kita. Tapi Sayyidina Rabi'ah
Dan inilah yang ada dalam hati semua sahabat, dan inilah yang ada dalam hati semua para ulama dan orang saleh, hingga mereka sanggup susah payah berkorban demi agama. Samalah macam apa yang ada dalam hati Rabi'ah. Sal tu'tah. Dia pun bangun-bangun tak tunggu dah tuan-tuan. Tak ada esoklah saya jawab, ya Rasulullah, saya balik mesyuarat dulu dengan anak bini. Tak, langsung jawab. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya pohon ya Rasulullah, besok jadikan saya teman dudukmu di dalam syurga. Allah. Saya tak nak duit, tak nak upah. Saya datang macam ni kerana saya nak jadi teman kamu dalam syurga. Orang yang jadi teman duduk Nabi dalam syurga, tuan-tuan dan perempuan, tak akan celaka. Jadi kalau kita nak jadi teman Nabi dalam syurga, bergabunglah dengan pewaris-pewaris Nabi. Duduklah bersama mereka, bantulah perjuangan mereka, cintailah mereka dengan sepenuh hati, berpandukan kehidupan kita kepada mereka. Dengan 3 benda ni lah kita akan selamat di akhir zaman ni. Tuan-tuan dan perempuan, saya minta maaf kerana saya ni bukan pandai bercakap. Saya cuba-cubalah bercakap. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, tuan-tuan dan perempuan boleh ambil manfaat dan ada kefahaman diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini mendapat rahmat, mendapat barakah, Amin. mendapat keampunan, mendapat tambahan iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga nanti akhirnya tuan-tuan dan perempuan, kita dapat menggenggam husnul khatimah. Saya teringat satu lagi saya sebut di Madinah baru ni. Pada jamaah kami dengan Ustaz Dasuki ni bergabung bawa jamaah bulan 12 baru ni, 313 orang. Allah. Ahli badar tuan-tuan dan puan. Dahsyat, ujian dia dahsyat pasal dia ahli badar. Kan? Bergabung bawa. Saya sebut pada jamaah waktu ziarah Uhud. Saya kata, tuan-tuan, ini gunung Uhud 6 km panjang batu pejan. Ini tuan-tuan dalam Sahih Bukhari. Besok Uhud ini adalah gunung dalam syurga. Tuan-tuan akan tengok Uhud dalam syurga nanti. Anjing ketemir dalam syurga. Hud Nabi Sulaiman dalam syurga. Ikan nun Nabi Allah Yunus dalam syurga. Pohon tamar yang menangis kerana rindukan Rasulullah akan tumbuh semula dalam syurga. Ini semua adalah Sahih Bukhari. Akan ada dalam syurga. Cerita gunung Uhud ada dalam syurga, ada dalam Syarah Abi Jamrah, Mukhtasar Abi Jamrah. Ini gunung-gunung syurga. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita renung-renunglah, gunung, hayawan, pokok dapat masuk syurga. Masuk syurga dengan semayang kah? Bila gunung Uhud semayang? Masuk syurga sebab buat umrah kah? Dah. Masuk syurga sebab buat haji kah? Masuk syurga sebab selawat banyak kah? Masuk syurga sebab mati syahid kah? Dah. Mereka masuk syurga berbekalkan cinta mereka kepada orang yang dicintai oleh Allah. Allah. Kalau kita di dunia kita selamat di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak penerangan para hadirin sekalian, saya terkesima sebenarnya apabila melihatkan apa pada hujah-hujah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Yusaini sebentar tadi, sampai saya ternganga sebenarnya tengok dari tepi dengan kecomelannya. Ya, sampai terkeluar saya kata nampak macam abang bocil dia bercakap. Tapi sebenarnya para hadirin sekalian, kita jangan terlalu mengingatkan. Saya terkesima kenapa? Daripada hujah-hujah beliau, nama-nama penulis-penulis kitab, nama-nama alim ulama yang disebut oleh beliau lancar. Tapi kepada kita macam saya, kalau tanya artis K-pop saya kenal. Kan? Kalau kita tanya siapakah artis pujaan kita ataupun hero remaja keluaran tahun 2017 kita ingat. Siapakah nama tudung terbaru keluaran tudung bawal terbaru ke, tudung ini terbaru, semua kita kenal. Tapi nama-nama ulama yang terdahulu kita tak kenal. Macam mana kita nak boleh berjaya di akhir zaman ini? Jadi sama-sama kita renung-renungkan. Baik, saya tadi dibisik oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki bahawa kita yang berada di sini nanti kita sama-sama angkat tangan, kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani bersama dengan geng Surau Putrajaya dan juga dengan sahabat-sahabat beliau akan bertolak pada malam ini Ustaz. Pada malam ini, selepas program ini, selepas kita solat Isyak nanti, mereka akan bertolak ke Kelantan
untuk menghantarkan sumbangan kepada mereka yang telah pun menghantarkan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir di Kelantan. Jadi kita sama-sama nanti kita mohon pada Allah SWT, semoga perjalanan Al-Fadhil Ustaz dan juga semua ahli rombongan geng Surau Putrajaya, Ustaz Syah pun pergi juga okey, akan ke Kelantan nanti menghantar sumbangan. Maklum saja, apabila nak pergi ke kawasan banjir ini para hadirin sekalian, akan melalui jalan-jalan yang dipenuhi dengan air bah ataupun air banjir. Jadi kita minta pada Allah SWT, semoga Allah selamatkan perjalanan Al-Fadhil Ustaz, supaya Ustaz boleh terus menyampaikan dakwah kepada kita di sini nanti. Baik para hadirin sekalian, sebelum kita berhenti kita untuk solat isyak berjemaah, jadi kita minta pada Ustaz untuk baca doa, boleh? Terus itu Baik, kita terus untuk ke acara seterusnya, iaitu kita solat isyak sebentar lagi. Baik para hadirin sekalian, yang buruk itu dari kami yang berada di atas pentas sini, Al-Fadhil Ustaz Madasuki, Ustaz Yusaini dan juga saya sendiri. Maklumlah saya ini orang kata artis hijrah, umur dah tua, baru nak belajar, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jorokkan. Saya budak baru belajar, ambillah semua, ambil apa yang patut, kita sama-sama belajar insya-Allah. Baik, sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Takbir.